Ya, udah kembali lagi bersama kami. Saya Umu dan juga rakan juga saya Zarinah. Dan seperti yang kami janjikan tadi, pada pagi ini ada satu wawancara dan segmen Hiwar Tarbiyah Kupu SP, itu slogan persuratannya. Dan bertajuk untuk pagi ini ialah pertumbuhan ekonomi tanggungjawab bersama, dengan narasumber yang kita ni hadirkan pada pagi ini ialah Yang Mulia Profesor Madya Dr. Muhammad Syahril bin Ahmad Razimi selaku Dekan Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan Kupu SB, di mana Tuan pun sudah berada di sebelah saya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Prof. Baik. Hari ini peluang kita ni lagi untuk membincangkan satu lagi slogan untuk bulan November, slogan persuratan kerajaan untuk bulan November, pertumbuhan ekonomi tanggungjawab bersama. Barangkali kita ni akan terus saja ni Prof. Izinkan ya. Mungkin dapat menerangkan maksud dengan pembangunan ekonomi ini ataupun pertumbuhan ekonomi ini tanggungjawab bersama. Mungkin Yang Mulia Prof sendiri, Profesor Madya sendiri ada penerangan mengenainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Yang Mulia Dayang di atas soalan tersebut. Alhamdulillah, syukur kita rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat sama-sama bersiaran bagi membincangkan dan mengupas tentang tajuk slogan persuratan bagi negara Brunei Darussalam bagi bulan ini, iaitu pembangunan ekonomi dan tanggungjawab bersama. Dalam membincangkan tentang slogan ataupun satu hasrat yang penting untuk kita bincangkan pada hari ini berkenaan tentang pembangunan ekonomi dan tanggungjawab bersama, adalah penting kita memahami apakah hasrat dan juga konsep yang ada dalam slogan tersebut. Yang pertama sekali ialah proses pembangunan ekonomi itu ialah merupakan satu proses yang dirancang dengan begitu baik, dan proses tersebut melibatkan pertumbuhan dan juga perubahan yang akhirnya nanti boleh memesejahterakan kepada rakyat. So pembangunan ini dia boleh menjadi dalam pelbagai bentuk. Seperti mana kita ketahui, ada pembangunan manusia, ada pembangunan sosial. Tapi dalam konteks kita bercakap pada hari ini ialah bagaimana pembangunan ekonomi itu boleh memberi impak dan juga boleh mensejahterakan kepada rakyat. Maka dalam konsep itu, apabila kita letakkan slogan itu sekali dengan satu ayat yang lengkap, iaitu pembangunan ekonomi tanggungjawab bersama, bermaksud kita memahami bahawa segala aktiviti-aktiviti ekonomi dan juga proses-proses untuk kita mentransform ataupun merubah masyarakat dan juga rakyat ke arah untuk bagaimana boleh menyumbang kepada keseimbangan dan juga perubahan dan kemajuan kepada negara kita ni. Maka dengan itu banyak sekali beberapa indikator-indikator yang boleh kita ambil perhatian, dan kita juga tahu bahawa pembangunan ekonomi sangat penting untuk memacu kepada kemajuan negara. Maka dengan itu beberapa indikator seperti mana GDP, gross domestic produk dan sebagainya, GDP, KKNK, dan juga kadar-kadar inflasi, dan juga kadar pengangguran, kadar kebolehpasaran pekerjaan, dan juga pelbagai lagi indikator-indikator sangat penting untuk dilihat sebagai satu asas bagaimana kita ni perlu bersama-sama menggerakkan dan juga sama-sama untuk berganding bahu, bukan hanya di peringkat kerajaan ataupun di peringkat kementerian yang terbabit, tetapi semua lapisan masyarakat perlu memainkan peranan. Maka pembangunan ekonomi tanggungjawab bersama perlu semua lapisan masyarakat bersama-sama dalam memberi sumbangan untuk memperlihatkan kepada pembangunan ekonomi yang mampan, yang lestari, dan akhirnya boleh mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jadi mungkin juga dapat dikongsikan dalam konteks di negara Brunei Darussalam yang berpaksikan MIB ini, Doktor. Sistem perekonomian yang bagaimana yang menyokong hasrat pembangunan ekonomi yang mampan dan diberkatinya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih banyak di atas soalan tersebut. Bila kita melihat kepada ekonomi secara global ataupun secara umum, kita lihat bagaimana
konteks di negara Brunei Darussalam, iaitu yang berfalsafah kepada Melayu Islam beraja, adanya konsep negara zikir, badatun tayyibatun warabur ghafur, maka di sini ada banyak pendekatan yang boleh kita gunakan dalam sistem ekonomi yang ada. Sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi bercampur dan sebagainya. Tetapi yang menjadi hasrat kita ni ialah untuk mendukung kepada hasrat dan aspirasi ini ialah kita menjalankan sistem ekonomi yang berteraskan kepada nilai-nilai dan juga falsafah Islam itu sendiri. Maka dengan itu kita dapat lihat bahawa pembangunan ekonomi secara mampan melalui garis tunjuk yang telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah perlulah mendasari kepada bagaimana kita bergerak bersama-sama ke arah memperkasakan dan juga merancakkan lagi pembangunan ekonomi di negara Brunei Darussalam. Ingin saya sebutkan di sini bahawa banyak ciri-ciri yang boleh kita lihat, kebaikan-kebaikan dan kepentingan mengapa kita ni perlu mendukung kepada ekonomi Islam, sistem pembangunan ekonomi Islam. Di antaranya ialah bahawa sebagai kita ni sebagai rakyat jelata dan juga sebagai masyarakat, bila mana hasrat kerajaan dan juga hasrat negara untuk membawa kepada ekonomi Islam, maka dengan itu semua masyarakat dan semua lapisan masyarakat akan membawa kepada kita ni untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan kerja sebagai satu ibadat, menjadikan perniagaan bebas daripada riba dan juga penipuan, menjadikan apa yang kita makan, apa yang kita gunakan, apa yang kita hasilkan semuanya halal dan thayyiban. Kita menjadikan pada aspek kita ni bermuamalah, semuanya muamalah berdasarkan muamalah Islam, kontrak-kontrak Islam, dan juga menjadikan apa yang kita lakukan akhirnya untuk mendapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Maka hasrat itulah, maka setiap orang manusia dan setiap masyarakat tanggungjawab ini pula sama-sama kita ditanggung dan sama-sama kita didukung untuk kita mencapai kepada pembangunan ekonomi yang berteraskan kepada ketuhanan, keislaman, dan juga akhirnya boleh membawa kepada kita ni melestarikan pembangunan ekonomi tersebut dan akhirnya menjadikan kita ini akan jadi manusia yang di mana akan lebih syukur dan juga memperlihatkan benar-benar apalah keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, ya betul ya. Walaupun pada dasarnya kita ni itu memang ada misi di dunia. Ni ataupun dalam sesebuah negara itu adalah macam mana untuknya orang rakyatnya tu boleh hidup sejahtera adalah apabila negaranya mempunyai ekonomi yang mapan, resilient, berdaya tahan. Namun apabila kita melihat negara kita ni Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Melayu Islam beraja, hal-hal yang dipaparkan ataupun dibentangkan tadi merupakan satu yang penting juga untuk kita ni keling. Profesor ya. Baik, untuk seterusnya, bagaimana tanggungjawab yang perlu dimainkan secara bersama dan juga inklusif dalam sama-sama membangun ekonomi dari perspektif Islam mengaitkan dengan apa yang telah pun dijelaskan bersama sebentar tadi. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak di atas soalan tersebut dan saya cukup tertarik dengan istilah yang digunakan berdaya saing, resilient, berdaya sebenarnya tahan. Dari segi Islam, perkara-perkara tersebut merupakan perkara yang telah dititik beratkan oleh Islam, especially dalam kita menjalankan aspek-aspek perekonomian. Maka dengan itu, bila kita bercakap tentang pembangunan ekonomi itu telah dimainkan peranan oleh semua pihak-pihak yang terlibat, maka sekarang ini kita lihat apakah bentuk tanggungjawab yang perlu sama-sama kita dukung. Maka di sini, kalau dapat kita lihat, sebenarnya tanggungjawab bersama itu melibatkan banyak pihak. Ada pihak yang melibatkan pihak kerajaan, ada pihak yang datang daripada NGO, daripada swasta, ada pihak yang datang daripada peringkat individu itu sendiri, dan juga ada sesuatu tanggungjawab yang datang daripada komuniti. Maka kalau saya boleh huraikan sedikit sebanyak tentang bagaimanakah kita boleh mainkan peranan dalam kita merancakkan lagi pembangunan ekonomi yang berteraskan Islam ini, ialah kalau di segi kerajaan telah menyediakan satu platform yang cukup baik dalam menyediakan polisi-polisi yang di mana berdasarkan kepada prinsip-prinsip maqasid syariah. Dan kepatuhan syariah itu menjadi pendasaran kepada kita supaya dia boleh menjaga diri kita ni daripada terjebak dalam mafsadah, kerosakan dan membawa kepada kita ni kepada kebaikan. Okey, yang kedua ialah kita dapat lihat bagaimana kerajaan telah menyediakan banyak infrastruktur kebaikan kepada manusia, kepada penduduk di negara Brunei Darussalam supaya kita ni berada dalam keadaan sejahtera, sihat dan juga gembira, saadah itu, bahagia itu. Maka kerajaan telah menyediakan platform itu yang terbaik untuk kita ni bergerak diri untuk bangunan ekonomi yang mampan dan juga ekonomi yang terbaik. Bagaimana pendapat, bagaimanakah kita ni sebagai pada aspek individu pula?
Dari segi individu ialah perkara pertama kita perlu buat untuk pembangunan ekonomi yang kita yang mampan dan juga yang bertarafkan Islam ialah hendaklah kita meningkatkan diri kita dalam bidang pendidikan. Betul. Upgrade diri kita dari segi pendidikan, Supaya ada cara kita pengetahuan. berfikir, cara kita untuk menyelesaikan masalah, berpengetahuan, Betul. berkemahiran, mempunyai pengalaman, pendedahan yang luas kepada segala aspek yang boleh memberi manfaat kepada ekonomi. Dan juga kita juga perlu akur bahawa tidak ada lagi ruang untuk kita katakan tidak ada kerja bah. Kita kena create our own punya pace untuk mencari kerja. Betul. Kita dah kena ubah mindset dengan cara kalau kita tidak dapat kerja, bagaimana kita mengcreate kita punya ruang kerja dengan kita berniaga, menjalankan keusahawanan dan juga dalam kita memberikan pertolongan kepada orang lain. Semuanya itu akhirnya akan mendapatkan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkan saya mencelah Prof ya. Jadi maksudnya di sini istilah keboleh pasaran itu bukan hanya kita ni melihat kepada peluang pekerjaan, tetapi apabila kita mendevelop ataupun mengcreate satu usaha ataupun perniagaan, itu sudah orang perlu titik beratkan di sini, adakah usaha kita ni tu boleh dipasarkan juga supaya boleh mengcreate pekerjaan ataupun mengambil tenaga kerja daripada orang-orang kita ni. Itu sudah orang sesuatu hal yang boleh kita kaitkan sebagai amal jariah juga, yang boleh pastinya insya-Allah diredai. Mungkin dapat disambung kembali. Okay, alhamdulillah. So sebenarnya dalam keadaan tersebut kita nampak lihat bahawa bagaimana setiap individu boleh memainkan peranan dalam merancakkan lagi pembangunan ekonomi. Kita pergi seterusnya dari segi komuniti. Komuniti boleh dirancakkan dalam aktiviti ekonomi dengan merancakkan lagi banyak instrumen-instrumen yang telah disediakan oleh Islam daripada konsep ta'awun, iaitu tolong-menolong. Bagaimana pendekatan zakat? Orang yang mempunyai rezeki lebih memberikan satu dana dengan ada dia punya acuan, ada atur tara dia tersendiri, dan bagaimana orang yang kurang berkepayaan, berkesempatan boleh diberikan manfaat kepada semua orang. So instrumen seperti zakat, sedekah, infak, nafkah, semua itu adalah merupakan satu instrumen yang cukup baik yang telah dibina dan juga telah diadakan oleh Islam. Maka itulah yang kita nak tonjolkan, kita nak ketarakan bah, supaya masyarakat tahu bahawa kenapa kita perlu berzakat, kerana aku diberikan rezeki, kerana ada orang lain yang asnaf itu juga perlu mendapat manfaat daripada hartaku ini. Betul. Bagaimana kita berwakaf, aku tak nak memohon apa yang ada di dunia, sesungguhnya Allah bagi kepada aku semuanya cukup. Sekarang aku nak mohon keberkatan daripada Allah dengan manfaat sama-sama kita rasa. Pelaburan akhirat. Ya, pelaburan akhirat, dunia akhirat. Hasanah fi dunia, hasanah fil akhirat. Itulah yang kita boleh lihat dari segi bagaimana peranan komuniti, dan komuniti juga boleh menggunakan masjid dalam merancakkan lagi, institusi masjid dalam merancakkan lagi aktiviti-aktiviti yang bukan hanya melihat kepada perekonomian dan segi material, tetapi dari segi kerohanian tu. Kerohanian itu yang penting. So bila kita mempunyai minda yang sihat, kita mempunyai kerohanian yang tinggi, integriti yang kuat, maka apa pun dasar ekonomi yang dibuat oleh kerajaan, semuanya dapat berjalan dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Betul sekali. Saya memang suka sebenarnya dalam bidang perniagaan ini, kerana perniagaan ini memang sudah lama menjadi pekerjaan utama dari zaman Nabi Muhammad SAW sendiri kan. Tapi apa yang pada masa ini memang berbagai jenis perniagaan yang sudah dapat dilakukan. Sebab itu tahun ini perlu juga meminta keberkatan daripada penghasilan yang kita ni dapat tersebut. Jadi mungkin juga dapat dikongsikan ya, Prof, bagaimanakah teknologi dan inovasi dapat menyemarakkan pembangunan ekonomi di negara-negara ASEAN dan khususnya di negara Brunei Darussalam. So bila terima kasih banyak Yang Mulia Dayang atas soalan tersebut. Sesungguhnya dalam pembangunan ekonomi dan juga tanggungjawab bersama, kita tidak boleh elak apabila kita berada dalam era digitalization, era digital, dan juga berada dalam alam baru. Kita pada hari ini generasi alfa kan, berhadapan dengan satu keadaan gelombang teknologi yang sangat hebat yang tak pernah kita fikirkan zaman kita dahulu. So dalam kita nak merancakkan lagi pembangunan ekonomi yang mampan dan juga bertaraskan Islam, teknologi dan inovasi perlulah menjadi salah satu alat yang di mana alat itu membawa kita untuk lebih terhadapan, memudahkan semua urusan dan sebagainya. Sebagai contoh teknologi AI, ChatGPT, kita gunakan banyak teknologi TikTok dan sebagainya. Kalau kita gunakan dengan benda yang betul,
untuk kita menyokong kepada ekonomi, why not masyarakat yang mana ingin menjalankan perniagaan menggunakan TikTok untuk mempromosikan produk. Kan menggunakan Facebook, menggunakan apa saja Instagram, menggunakan apa saja teknologi yang ada yang sangat disukai oleh masyarakat pada hari ini untuk merancakkan lagi ekonomi yang ada di negara Brunei Darussalam. Dan juga kalau kita lihat dari segi inovasi, hari ini kita lihat inovasi, macam-macam orang membuat inovasi untuk kita ni berubah, untuk kita ni transform minda, untuk merubah, untuk mencari satu produk ataupun satu perkhidmatan yang boleh memudahkan urusan kita seharian. So maka dengan itu kita dapati bahawa banyak usaha telah dimainkan oleh negara-negara ASEAN sebagai contoh. Sebagai contoh memperkemaskan balik pensediaan halal, proses pensediaan halal, memperkemaskan balik hubungan kerjasama kolaborasi antara agensi kerajaan dan juga agensi industri dan juga NGOs dan juga banyak lagi inisiatif-inisiatif diambil dengan sekarang ni kita borderless bah. Kita boleh berada di mana-mana tanpa sempadan. Kerana kita boleh berurusan secara teknologi secara sahaja. Teknologi. Kalau dulu orang perlu lebih bersemuka. Bukan maksudnya bersemuka tu tidak diperlukan, masih ada tapi teknologi ini yang memudahkan urusan bukan hanya jual beli, merancang dan seumpamanya. Ya, betul. So dengan apa yang ada itu akan merancakkan lagi dan tidak ada lagi istilah kita katakan bahawa tak boleh akses kepada maklumat dan juga tak boleh akses kepada maklumat yang melibatkan produk juga perkhidmatan. So dalam konteks ini kita dapat lihat pembangunan Islam meletakkan banyak garis panduan untuk kita pastikan bahawa kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang melibatkan fraud dan juga penipuan dan sebagainya. Maka seharusnya kita di negara Brunei Darussalam dalam membicarakan tentang pembangunan ekonomi dan tanggungjawab bersama, dokonglah apa hasrat yang dalam sistem ekonomi Islam yang jadikan sebagai tanggungjawab sebagai satu amanah. Yang di mana amanah kepada ilmu, amanah kepada pekerjaan, amanah kepada majikan, amanah kita ni sebagai rakyat negara Brunei Darussalam untuk menyumbang kembali kepada kestabilan dan juga keharmonian kepada negara Brunei Darussalam, especially dalam menyemarakkan ekonomi. Kalau ekonomi kita ni semarak, kita punya bidang keusahawanan pun makin meningkat. Ramai orang boleh mencari pekerjaan cara sendiri dengan cara tidak langsung. Semua kadar pengangguran dapat dikurangkan dan dengan cara itu semua masyarakat akan nampak bahawa betapa merancaknya aktiviti-aktiviti perniagaan, maka negara akan lebih maju dan lebih hebat pada masa akan datang. Yang penting di sini juga untuk menjana pemikiran ataupun mindset yang positif. Kerana persaingan itu pasti akan berlaku. Tidak dulu, malahan juga sekarang berterusan. Mungkin trend persaingan ataupun corak persaingan itu lebih berbeza lah berbanding daripada dulu. Yang penting tadi orang sudah bersedia dengan seperti yang Profesor Madya Doktor nyatakan tadi, ilmu. Ilmu dan juga garis panduan dalam Islam itu kita terapkan, insya-Allah mudah-mudahan berkah rezeki kita ni dan terus diredai usaha kita ni. Itu yang tadi nyatakan di sana tu resilient, boleh berdaya tahan. Insya-Allah. Apapun terima kasih kami ucapkan kepada Yang Mulia Profesor Madya Dr. Muhammad Syariel bin Ahmad Razimi, Dekan Fakulti Pendidikan dan Sains Kemasyarakatan Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, sama-sama membentangkan satu topik sebenarnya yang menjadi slogan persuratan kerajaan bagi bulan November hari ini. Banyak ilmu yang kami peroleh. Terima kasih Prof. Sama-sama kita berkongsi saja, insya-Allah. Memang banyak sebenarnya yang akan dikongsikan. Tapi insya-Allah di lain hari. Insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.